Puaka Ekstra minggu ini dibawakan khas oleh Rostitos, pilihan utama seisi keluarga. Sedapnya. Selamat menonton guys. Halo, Assalamualaikum semua. Kita jumpa sekali lagi dalam Puaka Extras. Yes. Selalu kalau kita buat YouTube ni, diorang ada follower dia kan? Yes. Macam, taruhlah macam apa? Sinner. Dia panggil sinners. Okay. Ada punya fan. Kalau kita nak panggil kitanya penonton fan kita apa? Puakas. Puakas. Sedap Puakas. Hello Puakas. Puakas. Macam podcast. Podcast. Sedap sikit lah. Alright. Puakas. Okey, untuk untuk minggu ini topik kita mengenai waktu maghrib. Ni syok kau dengar pasal waktu maghrib. Tapi sebelum kita baca soalan-soalan ni, nak ingatkanlah kalau korang ni semua ada soalan-soalan, sila hantarkan kepada puakasg@gmail.com dan boleh DM kami di IG Puaka. Okey? Dan Ustaz akan jawab semua soalan-soalan. Alright, dan waktu maghrib topik kita hari ini. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Mak saya dari dulu selalu pesan untuk tutup pagar, pintu dan tingkap apabila dah nak waktu maghrib. Saya selalu ikutkan saja, tetapi sekarang saya fikir balik, pelik juga. Ada orang cakap kalau tutup pintu pun jin boleh masuk. So, buat apa nak tutup pintu? Lain orang pula cakap, lain orang cakap lain benda macam itu. Okay. So, saya nak tanya, kenapa kena tutup pintu dan tingkap waktu maghrib? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soalan ini, dia kadang-kadang dia sebetulnya mitos kan. Maknanya daripada kepercayaan orang-orang dulu. Maknanya time maghrib je kena tutup tingkap, tutup pintu dan lain-lainnya. Apakah ni perkara hanya mitos sahaja ataupun memang ada dalam Islam? Dia sebetulnya ada dalam Islam. Oh, okey. Ini yang membuat orang-orang terkejut ni sebetulnya. Dia ada dalam Islam dan memang ada dalam hadis Nabi SAW yang dikatakan bahawasanya ketika dah masuk waktu senja, dah masuk waktu maghrib ataupun ghurubus syams, terbenamnya matahari, maka tutuplah tingkap-tingkap dan juga pintu dan jangan biarkan anak-anak kalian untuk keluar daripada rumah pada waktu tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan syaitan mereka berada di luar Di perkarangan rumah kita. Jadi kalau yang diajarkan oleh para ulama juga, ketika seseorang itu nak masuk ke rumahnya, maka sebaiknya adalah dia bila dah masuk rumah dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bila dia tutup pintu rumah, dia tutup tingkap-tingkap dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dikatakan specifically kata Bismillahirrahmanirrahim, tak. Tapi dengan mengucap dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka jin tidak akan masuk ataupun syaitan tidak akan boleh masuk dengan pintu yang mughlaq, makna pintu yang terkunci dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan boleh masuk. So that's the tips yang mungkin saya boleh kasih jika seseorang itu ada pada waktu maghrib kemudian nak keluar rumah dan lain-lainnya. So sebaiknya tutup tingkap dan tutup pintu dengan asma Allah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi betul macam tu Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Yes. So every tingkap tu. Okey. Takkan satu tingkap je Ustaz. Betul. Banyak sih. Tak, maksudnya ada yang kadang-kadang tingkap Bismillahirrahmanirrahim, yang lain semua dia gitu je. Setiap every time so tutup. every time tutup Okay. Bismillahirrahmanirrahim ataupun kata Allah. Itu pun sudah cukup. Okay. Tapi let's say you kena keluar ataupun you kena kerja, you shift malam. Waktu maghrib nak kena keluar Waktu ni. maghrib kena keluar ni. Apa nak kena buat? Perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum keluar rumah tu, niatkan dulu pertama. Niatkan bila nak pergi kerja, niatkan ibadah. Okey. Sebab ada orang yang bila dia pergi kerja, dia tak dapat pahala. Ada orang pergi kerja, dia dapat pahala. Sebab apa? Disebabkan oleh niat, intention. Sebab apa? Dalam Islam, niat itu adalah suatu perkara yang utama. Even dalam kita punya solat ada niat. Puasa ada niat. Nak pergi buat umrah, haji, semua niat. Zakat, semuanya ada niat. So bila kita nak pergi kerja, niatkan dalam hati bahawasanya, ya Allah, aku nak pergi kerja ni disebabkan adalah suatu ibadah untuk menafkahi keluargaku. So niat sebagai ibadah, jadi setiap langkah kita nak pergi kerja tu dapat pahala all the way. So itu akan menjauhkan syaitan, jin daripada diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ucapkanlah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, aku menyerahkan diri aku kepadamu ya Allah. Kemudian yang ketiga adalah perbanyakkan baca ayat kursi bila nak keluar rumah tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita juga. So that's the tips-tips yang mungkin kita boleh amalkan waktu maghrib bila nak keluar rumah ataupun waktu malam.
Okey. Dan macam mana pula kalau macam kita ni berada di luar waktu maghrib? Yes. Sama macam tadi, perbanyakkan zikir, perbanyakkan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita lah. Jangan banyakkan melakukan maksiat, sebab bila seseorang tu melakukan maksiat, dia akan menarik perhatian para jin dan juga syaitan untuk mengganggu orang tersebut. Jadi kalau ada orang tu yang biasa ada gangguan, kurangkan ataupun kalau boleh stop buat maksiat. Walaupun kita tahulah manusia ni dia tidak akan lepas daripada melakukan maksiat kan. Betul. Kejahatan. Tapi kita try to stop ourselves untuk melakukan maksiat-maksiat, dan kita tambahkan lagi dengan taat pada Allah. Tambahkan lagi dengan contohnya mungkin tak pernah solat tahajud. You try to solat tahajud. You tak pernah puasa Isnin Khamis. You try to buat Isnin Khamis. Dia akan membantu you daripada you punya keimanan dan juga ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Sebab kadang saya macam muskil kita zaman moden. Yes, dah ramai orang pesan jangan keluar time maghrib. Tapi kadang-kadang kita pun terperasan juga ada orang bila maghrib, bila nak hari raya ke apa, maghrib pintu terbuka luas. Sebab apa? Sebab ada tamu serai mara kat dalam rumah. Yes. Dan satu lagi yang paling kelakarnya, waktu maghrib dah azan maghrib dah habis, para orang maghrib dah habis. Tu orang boleh keluar rumah, orang keluar rumah. Jadi sebenarnya kalau boleh janganlah kan. Jangan dulu, yes. Kalau mungkin orang tertanya sekarang, kalau macam jangan keluar rumah dulu selepas azan maghrib, of course selepas solat tu semua. Dan bila waktunya yang sesuai untuk kita keluar? Contohnya masuk waktu isyak. Masuk waktu isyak, silakan baru keluar. Tapi kalau terpaksa keluar pada waktu maghrib tu, dan itulah contoh-contohnya yang telah Ustaz berikan. Tapi sebaik memang jangan keluar malam lah sebaiknya. Sebab memang waktu aktif mereka waktu malam. Habis kalau kawan-kawan telefon ajak pergi mengopi, datang bawa balik rumah sendiri. Suruh datang rumah. Okey. Dan satu lagi kita nak buat kata orang tu ni nak bagi tahu semua, kalau kat rumah ni sekarang kita tengah berbual dengan gergang. Jangan pula ada kat bawah komen, korang dengar tak? Time code sekian-sekian ada bunyi gerbang. Yes. Sebenarnya jiran sebelah ni tengah buat renovation. Gergang. So debunk. Dan pergi macam-macam. Itu gangguan renovation. So ada apa-apa lagi mengenai waktu maghrib? Itulah yang katakan waktu maghrib, perbanyakkan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan ta'awuz juga. Maknanya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita amalkan, tapi kita punya family tak amalkan. Itu yang boleh mengundang daripada mereka, kita akan terkena juga. So bila kita melakukan suatu amalan, jangan kita ini kan untuk diri kita sendiri, tapi kita ajak kita punya family members untuk melakukan benda yang sama yang apa yang kita dah belajar ni, insya-Allah. Dan diharapkan dengan program puaka ekstra ni satu family tengok, jadi semua dapat belajar sikit sebanyak. Boleh tak kita recap balik apa yang kita kena buat, baca apa kalau kita terpaksa keluar waktu maghrib nak kerja? Jadi awak tanya saya ataupun sepatutnya saya yang tanya awak? Tak apa. Ustaz. Sebab saya jangan nak kat sini Ustaz. Alright. Okey, yang pertama tadi adalah dengan membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika tutup tingkap dan juga tutup pintu. Ini berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Syaitan dia akan boleh masuk dengan pintu ataupun tingkap yang dibacakan dengan asma Allah, iaitu mughlaq, dalam keadaan tertutup. Kemudian yang kedua adalah ketika kita nak keluar tu, kita niatkan bahawasanya kita melakukan ni, kita keluar disebabkan oleh ibadah. So itu kalau kerja lah. Tapi kalau lepak-lepak, dia tak jadi ibadah. Itu masalah dia. Kemudian yang ketiga adalah bila kita keluar, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maknanya apa? Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Kemudian yang keempat adalah selalu membaca ayat kursi. Maknanya sebelum keluar tu ataupun bila dah keluar tu sambil jalan baca ayat kursi biar Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita all the way, insya-Allah. Sebelum keluar rumah ada baca ayat kursi, ada tak berapa banyak, 1 kali ke 3 kali terpulang? Dia sekali pun sudah cukup, insya-Allah. Tapi kalau nak ulang-ulang, nak terus ataupun sambil jalan sambil berzikir, of course sebaik-baiknya. Okey, itu dah penjelasan daripada Ustaz. Ingat pasal waktu maghrib ni semua kan. Dan bagi anda sekali lagi, kalau ada soalan-soalan yang mungkin muskil, yang mungkin merusingkan fikiran anda, nak tahu siapa aku nak tanya ni, inilah masanya.
Okey. Wow. Inilah masanya untuk awak tanya kepada kami, peluang awak. Ini ada Puaka Extra. Jangan lupa hantarkan semua soalan-soalan awak ni semua ke puakasg@gmail.com dan kalau malas nak email lah, macam malas nak email kan. Kita pergi terus ke Puaka IG, Instagram kami dan terus DM. Nanti admin akan baca dan akan screen grab dan akan share sama-sama. sama-sama. Kalau malas juga, voice note boleh. Voice note pun boleh. Kalau ada nak macam alamak aku banyak soalan tapi malas nak type. Macam tadi, macam awal-awal dulu kan ada orang telefon ke apa. Yes. Boleh voice note ataupun nak tinggalkan nombor telefon boleh, kita akan hubungi awak. Itu je lah. Mudah-mudahan apa yang merumitkan awak tu akan menjadi satu wadah dan manfaat untuk kita semua di sini. Betul. Okey. Dan jangan lupa, terima kasih banyak kepada kita punya pada Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini kan pasal makan je dia fikir. Ya, betul. Terima kasih Ustaz projek tu kan. Terima kasih Sus Cooking 18. Terima kasih banyak kerana sudi sponsor kita punya makanan. Betul. Ya, sebab bertenaga. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi apa? Untuk hari Khamis. Oh ya, untuk hari Khamis jangan lupa tonton Puaka setiap hari Khamis jam 9 malam. Episod-episod baru akan kami upload di sana dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifications. Yes. See you next week on Puaka Extra. Cih! Puaka Extra yang korang saksikan tadi dibawakan khas oleh Rostitos. Pilihan utama seisi keluarga. Sedapnya. Jumpa lagi di next episode ya guys.